Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dan menyambungkan pembelajaran kita dalam subjek ibadah bagi pelajar tahun 4. Oke, hari ini kita akan sambungkan pembelajaran kita dalam tajuk azan. Kita akan lihat 1.7 makruh ketika azan. Makruh ketika azan. Oke, perkara-perkara makruh ketika azan. Oke, sebelum itu kita imbas kembali pembelajaran kita yang telah kita pelajari. Sebelum ini kita telah belajar tentang pengertian azan. Oke, kalau murid-murid ingat apa itu pengertian azan? Apa pengertian azan? Pandai, maknanya pemberitahuan. Oke, selepas itu kita telah belajar tentang lafaz azan dan maknanya. Lafaz azan ini yang satu dan maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Selepas itu kita telah belajar juga tentang jawab lafaz azan. Contohnya ada azan berkumandang, kita jawab. Kalau Allahu Akbar, kita akan jawab Allahu Akbar juga. Itu telah kita pelajari. Selepas itu syarat-syarat sah azan. Kita telah belajar juga minggu lalu tentang syarat-syarat sah azan. Ada berapa syarat-syarat sah azan? Murid-murid ingat ke tidak? Kena ingat balik ya. Oke. Hari ini pula kita akan tengok tentang perkara makruh ketika azan. Perkara makruh ketika azan. Oke, belajar murid-murid di rumah boleh sediakan buku tulis dan boleh mula menulis tentang perkara makruh ketika azan. Oke, mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, perkara makruh ketika azan. Azan ketika berhadas besar atau kecil. Maknanya azan ketika berhadas besar dan kecil adalah sesuatu yang mendatangkan makruh, ya. Jadi kita boleh sebenarnya berazan, tapi makruh azan kita tuh ya. Kalau kita azan ketika berhadas besar atau kecil ya. Sebaiknya kita azan biarlah kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Oke, yang kedua, bercakap-cakap tanpa keperluan. Ketika azan kita bercakap tanpa keperluan. Jadi tidak boleh ya, boleh mendatangkan hukum makruh ketika azan. Kita mau azan kita sempurna ya, jangan bercakap-cakap tanpa keperluan. Oke, yang ketiga, azan sambil duduk atau baring. Tahu juga kan azan sambil duduk dan baring, macam tidak sopan ya. Azan ketika azan sambil duduk dan baring, jarang-jarang sekali kita lihat ya. Oke, seterusnya yang keempat, azan oleh orang fasik. Azan oleh orang fasik, makruh azan oleh orang fasik. Orang fasik tahukah? Orang yang derhaka, yang tidak patuh kepada perintah Allah ya. Oke, seterusnya yang kelima, memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan ya. Memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan itu ya. Tidak boleh terlalu, orang kata, berlebih-lebihan azan ya, sehingga boleh berubah makna azan itu sendiri ya. Oke, ada berapa perkara makruh ketika azan kita telah belajar? Ada 5 ya, ada 5. Pelajar-pelajar boleh tulis, pahami apa perkara makruh ketika azan, dan kalau boleh bakal muazzin, bakal azan, jangan lakukan perkara makruh ketika azan ini ya. Oke.
Oke, sedikit info di sini. Oke, selain dalam solat juga kan, azan turut dilaungkan dalam situasi berikut. Oke, selain azan untuk pemberitahuan selalu kita laungkan di masjid. Oke, untuk pemberitahuan masuknya waktu solat, azan juga boleh dilakukan dalam situasi-situasi yang dinyatakan di sini. Yang pertama, azan dilafazkan di telinga bayi yang barulah lahir. Oke, ini kita mengazankan bayi yang barulah lahir, supaya anak yang baru lahir mendengar kalimah-kalimah suci. Yang pertama dia dengar adalah kalimah suci, kalimah azan itu sendiri. Oke, yang kedua, dilaungkan ketika ribut atau berlaku kebakaran. Ini kalau kamu nampak kebakaran yang besar, boleh laungkan azan ya, boleh laungkan azan. Ataupun ribut, kita boleh laungkan azan ketika kebakaran berlaku. Seterusnya, merawat mangsa yang dirasuk syaitan atau histeria. Oke, ini biasa kita dengar memang ya. Oke, apabila ada orang yang kerasukan jin, syaitan dalam badan, memang kita akan laungkan azan ya, dengan adalah ayat-ayat ruqyah yang akan dibacakan bagi pesakit itu. Oke, seterusnya, menghadapi peperangan. Ini biasa zaman-zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, apabila menghadapi peperangan mereka akan melaungkan azan. Oke, seterusnya, ketika tersesat dalam perjalanan. Ketika tersesat dalam perjalanan. Ini ketika kita tersesat dalam perjalanan ya. Mungkin kita tidak tahu jalan dan balik-balik macam kita nampak benda yang sama, perjalanan yang sama. Oke, kita boleh melaungkan azan. Contohnya dalam hutan ya, kita tidak tahu di mana perjalanan kita boleh berazan. Insya-Allah niat agar Allah tunjukkan jalan. Oke, seterusnya, mengiringi orang yang bermusafir. Yang terakhir, mengiringi orang yang bermusafir. Oke, wallahu alam. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid tahun 4 boleh tulis perkara-perkara makruh ketika azan. Oke, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.